Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 18 Oktober bersama saya Zazrina Zainuddin. MG Flash hari ini dimulakan dengan berita terkini yang baru diterima dari Putrajaya. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapatkan kembali pasport untuk sementara waktu bagi bertemu anaknya Noriana Najwa di Singapura. Bekas Perdana Menteri itu memohon untuk mendapatkan pasportnya untuk melawat Noriana yang dijangka melahirkan anak kedua tidak lama lagi. Mahkamah memberikan kebenaran tersebut selepas mendengar permohonan Peguam Datuk Muhammad Syafiq Abdullah. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fairuz Johari tidak mengemukakan sebarang bantahan dan menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Menurut Hakim Kamaluddin Mat Said, pasport Datuk Seri Najib akan diserahkan pada Rabu ini untuk membolehkan beliau memperbaharui dokumen tersebut. Beliau dijangka ke Singapura pada 3 November dan diarah menyerahkan semula pasport kepada mahkamah pada 22 November depan. Dan kita ke berita berikutnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bermesyuarat hari ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting berkaitan Pilihan Raya Negeri PRN di Melaka. Mesyuarat berlangsung di sebuah hotel di Melaka dan satu sidang media akan diadakan jam 12 tengah hari ini bagi memaklumkan keputusan mesyuarat tersebut. Setiausaha SPR Datuk Iqbal Rudin Ishak baru-baru ini memaklumkan mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh. Perkara penting yang akan ditetapkan SPR termasuk tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Pada 4 Oktober lepas, 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melaka mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Tindakan itu sekaligus membawa kepada pembubaran DUN dan memberi laluan kepada PRN untuk diadakan. Adun yang menarik sokongan terdiri daripada Datuk Idris Harun, Datuk Nur Azman Hassan, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti dan Datuk Nur Effandi Ahmad. Muzakarah khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam MKI pada Rabu ini akan membincangkan isu prosedur operasi standard SOP mengenai aktiviti masjid dan surau, termasuk cadangan merapatkan susunan saf ketika solat berjemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, beliau telah meminta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk mengatur muzakarah itu bagi mendengar taklimat penilaian risiko semasa COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut Idris, perbincangan itu susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung peralihan fasa dan kelonggaran SOP Pelan Pemulihan Negara PPN. Katanya beliau percaya suatu keputusan demi maslahah umum akan dapat dicapai dan berharap aktiviti masjid dan surau khususnya solat berjemaah seperti sedia kala akan dibenarkan dengan SOP tertentu. Selain KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, Idris berkata semua ahli muzakarah yang terdiri daripada mufti negeri serta ahli-ahli yang dilantik dalam kalangan pakar turut dijemput hadir dalam muzakarah itu. Pada Jumaat lalu, Arab Saudi mengumumkan solat berjemaah dengan kapasiti penuh dibenarkan di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah bermula Ahad 17 Oktober. Berita seterusnya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan buat pertama kalinya sejak Mei tahun ini, tiada pesakit COVID-19 dilaporkan meninggal dunia. Menurut data dikongsikan tengah malam tadi, dilaporkan juga kini tiada pesakit yang meninggal dunia sebelum mendapat bantuan perubatan atau BID untuk 3 hari berturut-turut. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melaporkan seramai 682 pesakit COVID-19 masih dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 350 daripada mereka memerlukan alat bantuan pernafasan. Menurut beliau, sebanyak 6,145 kes positif COVID-19 direkodkan semalam dengan hanya Selangor mencatatkan kes 4 angka iaitu 1,036. Tambahnya, daripada jumlah keseluruhan kes baharu yang direkodkan semalam, hanya 142 pesakit positif jangkitan itu dalam kategori 3, 4 dan 5. Namun jumlah pesakit yang disahkan sembuh adalah melebihi angka jangkitan baharu iaitu seramai 9,231 orang. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 kini sebanyak 92,246.
Jumlah populasi dewasa di Malaysia yang lengkap menerima vaksin COVID-19 kini mencecah 21,960,911 orang atau 93.8% setakat 11.59 malam tadi menurut data Kementerian Kesihatan KKM di portal COVID Now. Dalam tempoh sama, sebanyak 97.2% populasi dewasa atau 22,745,310 individu sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Semalam, sejumlah 134,180 dos vaksin diberikan melibatkan golongan dewasa dan remaja yang menjadikan kumulatif dos vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang dilancarkan sejak 24 Februari lalu meningkat kepada 47,838,886. Sementara itu, 2,662 dos penggalak kepada kumpulan sasar turut diberikan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan dos penggalak diberikan kini 21,477. Bagi kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 17 tahun, setakat semalam 806,330 individu atau 25.6% telah melengkapkan suntikan vaksin. Manakala 2,463,207 individu atau 78.2% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin menerusi PIK bagi golongan itu yang bermula sejak 8 September lalu. Kerajaan bersetuju mewujudkan sebuah hospital Medan dengan kapasiti 100 buah katil bagi merawat kes bukan COVID-19 di Hospital Sibu Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan ia berikutan kepadatan pesakit di hospital berkenaan akibat penularan wabak maut itu. Dalam hantaran di Facebook KKM, misi penghantaran peralatan tambahan yang diselia oleh Pasukan Bertindak Pantas COVID-19 Kebangsaan RRTF telah dilaksanakan bagi melengkapkan keperluan Hospital Medan itu semalam. Kelengkapan perubatan tambahan yang terdiri daripada mesin HFNC, besi kaki monitor dan oksigen concentrator dari KKM juga telah dihantar menggunakan pesawat angkut A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Selain itu, turut disediakan peralatan bagi membina Hospital Medan di bawah seliaan Angkatan Tentera Malaysia ATM tersebut seperti kemah, penghawa dingin mudah alih, katil lapangan, kotak pengagihan dan feeder pillar panel. KKM berkata pembinaan Hospital Medan itu diharap dapat mengurangkan beban kepada Hospital Sibu dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Polis sedang mengesan 7 individu yang menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya di lebuhraya Seremban, Port Dickson. Ia susulan tular sebuah video berdurasi lebih kurang 1 minit memaparkan sekumpulan penunggang motosikal mempamerkan aksi yang boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Menurut laporan Kosmo Online, Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, Deputi Superintendent Muhammad Mustafa Hussein memaklumkan kejadian dipercayai berlaku semalam sekitar pukul 2 hingga 3 petang di lebuhraya Seremban, Port Dickson menghala ke Seremban. Siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu atau menunggang kenderaan secara melulu dan berbahaya. Sehubungan itu, beliau berkata pihak polis sedang mengesan kesemua penunggang motosikal bagi siasatan lanjut. Tambah beliau, jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan tindakan penjara tidak kurang 5 tahun dan denda antara RM5,000 hingga RM15,000 serta hilang kelayakan lesen memandu melebihi 5 tahun. Seterusnya sedikit berita sukan. Indonesia mengakhiri penantian selama hampir 2 dekad dengan merangkul gelaran berprestij Piala Thomas 2020 apabila membenam juara bertahan China 3-0 pada perlawanan akhir di arena series di Aarhus, Denmark semalam. Kejayaan tersebut menyaksikan Indonesia muncul pasukan paling berjaya dalam sejarah kejohanan itu dengan merangkul gelaran tersebut sebanyak 14 kali, dengan kali terakhir pada edisi 2002 di Guangzhou, China selepas menewaskan Malaysia 3-2 pada final. China pula memenangi gelaran itu sebanyak 10 kali. Pemain perseorangan nombor 5 dunia Anthony Sinisuka Ginting mengutip mata pertama Indonesia selepas ketinggalan set pertama sebelum menyingkirkan pemain nombor 27 dunia Lu Guangzhou 18-21, 21-14 dan 21-16 dalam pertarungan selama 76 minit.
Dalam percaturan barisan pemain, Indonesia menurunkan beregu ketiga negara itu iaitu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto biarpun memiliki beregu nombor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo serta beregu nombor 2 dunia Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Bagaimanapun beregu nombor 7 dunia itu mampu melakukan kejutan apabila hanya mengambil masa 42 minit untuk menyumbang mata kedua dengan menewaskan gandingan China He Jiting dan Zhou Haodong dalam straight set 21-12, 21-19. Indonesia mengesahkan kejuaraan apabila pemain nombor 7 dunia Jonathan Christie berentap selama 82 minit untuk membutirkan mata kemenangan 3-0 dengan mengalahkan pemain nombor 65 dunia Li Shifeng 21-14, 18-21 dan 21-14. Jonathan yang dianggap wira pasukan hari ini memuji rakan sepasukan atas kejayaan itu selain mengucapkan terima kasih rakyat Indonesia atas sokongan padu mereka. Laporan sukan itu mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.